Al-Qadariyah Al-Ula. Apakah maksud Al-Qadariyah Al-Ula? Di Iraq merupakan pusat berkumpulnya pelbagai bangsa yang mempunyai agama yang berbeza-beza. Di Basrah pula merupakan lautan yang bergelora dengan pelbagai pandangan dan juga agama. Ma'bad bin Khalid Al-Juhni antara orang yang pernah menuntut ilmu dengan Hasan Al-Basri. Beliau juga telah mendengar orang yang memberi alasan melakukan maksiat kerana telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ma'bad bin Khalid Al-Juhni ini telah bangkit menolak pendapat orang-orang tersebut dengan menafikan bahawa takdir telah merampas pilihan seseorang untuk melakukan sesuatu. Beliau juga telah melampaui batas dalam mempertahankan pendiriannya itu, sehinggakan dia berkata dengan ungkapan yang terkenal, dengan ungkapan yang amat terkenal, tiada ketentuan yang ditetapkan dan semua perkara itu adalah baru. Itu adalah ungkapan yang amat terkenal yang disebut olehnya. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui sesuatu perkara itu setelah ianya berlaku. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Seterusnya, mabadi'ihim. Yang pertama, ingkar qudratullah makna ilmihi. Maksud dia, menafikan kekuasaan Allah dari segi ilmunya. Maksudnya kiranya macam ni, mereka ni ingkar kuasa Allah. Mereka tak percaya dengan kuasa Allah, kuasa semua tu. Mereka nafikan kuasa Allah. Yang kedua, al-mughalatu fi isbatul qudrah lil insan wa annahu hurrul iradah wa laysa lillahi fi af'alihi ilmu wala taqdir. Fallahi la ya'lamul asya'i illa ba'da waqu'iha. Maksud dia, mereka ni melampaui batas dalam menetapkan takdir kepada manusia. Hurul iradah, mereka ni bebas berkehendak. Mereka ikut suka mereka nak buat apa. Dan Allah SWT tidak mengetahui perbuatan manusia dan tiada takdir. Dia berkata Allah ni tak tahu. Allah tak tahu pun perbuatan manusia dan tiada takdir. Dia berkata Allah juga tidak mengetahui sesuatu melainkan selepas berlakunya perkara itu. Kerana dia berkata Allah pun tak tahu sesuatu. Allah tak tahu sesuatu melainkan selepas berlakunya perkara itu. Seterusnya, yang ketiga, mereka ni percaya bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Dia berkata Al-Quran itu makhluk, bukan qadim. Lepas tu, yang keempat, mereka menafikan sifat-sifat wujudiyah, iaitu sifat ma'ani bagi Allah. Yang kelima, berkata iman itu adalah mengenal dan mengakui kewujudan Allah dan para Rasul. Yang terakhir, nombor 6, kepemimpinan itu adalah untuk mereka yang layak walaupun bukan daripada kalangan Quraisy. Sebenarnya pimpinan itu adalah orang yang mereka yang layak walaupun bukan daripada kalangan Quraisy. Okey. Dua tokoh yang memperolehi mazhab ini iaitu pertama, Ma'bad bin Khalid Al-Juhni yang berada di Iraq. Kesudahannya, beliau dibunuh kerana berperang bersama Ibnu Hasaj menentang Al-Hajjaj. Yang kedua, Ghailan bin Marwan Ad-Dimashqi yang berada di Dimashq. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggilnya dan berdebat dengannya sehingga dapat memuaskan hatinya untuk menerima kebenaran. Lalu dia kembali bertaubat dengan kebijaksanaan khalifah tersebut.
Diceritakan bahawa setelah dia bertaubat, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ya Allah, jika dia ini berdusta, maka janganlah engkau matikan dia, melainkan dia merasai hukuman dengan pedang." Setelah Khalifah Hisham bin Abdul Malik menjadi pemerintah, beliau telah membunuh Ghailan. Kerajaan telah menghukumkan Qadariyah ini telah kufur kerana mereka menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Qadariyah dan Jabariyah telah hilang dan tidak lagi wujud secara bersendirian. Namun mazhab Mu'tazilah telah terkesan dengan kedua-dua mazhab tersebut. Permasalahan terpaksa dan ada pilihan bagi manusia dalam melakukan sesuatu masih menjadi perdebatan di kalangan para pengkaji sehingga ke hari ini.